Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda seperti biasalah secara live dan eksklusif di Bernama TV. Dan hari ini juga kita memilih satu topik yang saya kira cukup penting sebenarnya untuk kita semang-semang sama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baik, topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah UiTM ke arah Universiti Terkemuka Dunia 2025. Dan dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya, kita ingin mengucapkan terima kasih dan juga selamat datang kepada yang berbahagia Profesor Emeritus Dato' Insinyur Dr. Muhammad Azrai Kasim, iaitu Naib Chancellor Universiti Teknologi Mara ataupun UiTM. Jadi Dato', apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Ini pertama kali, Tok? Pertama kali. Alhamdulillah. Dan kita juga ingin memperkenalkan sebenarnya, walaupun ramai yang dah mengenali beliau, seorang lagi tetamu yang ada bersama dengan kita di Ruang Bicara ini. Jadi terima kasih juga dan selamat datang kepada yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Salihuddin Muhammad Zahari, iaitu Dekan Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan UiTM. Jadi Prof, apa khabar? Alhamdulillah. Dulu chef Prof, sekarang dah jadi dekan. Wow, hebat. Terima kasih. Okey, dan ini merupakan satu isu yang cukup menarik kerana ada sebab sebenarnya. Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan UiTM melalui subjek Hospitality and Leisure Management telah berjaya menempatkan nama Universiti Teknologi Mara ataupun UiTM pada kedudukan tangga ke-31 dalam sindara Top 50 Universiti Terkemuka Dunia. Jadi inilah satu pencapaian yang cukup cemerlang dan inilah poster yang diberikan kepada saya untuk ditunjukkan kepada anda. Jadi kita ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Profesor Dr. Muhammad Salihuddin Muhammad Zahari, iaitu selaku Dekan Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan. Nanti kita akan dapatkan pandangan Prof berkaitan dengan kejayaan itu. Terlebih dahulu barangkali menarik Datuk lah, kita kongsi dulu apa yang telah pun berlaku. Kita dengar tadi satu perutusan khas daripada Yang Berhormat Perdana Menteri berkaitan dengan COVID-19 dan saya difahamkan bahawa UiTM juga sebenarnya terkesan dengan wabak ataupun serangan COVID-19. Convocation ataupun majlis convocation yang sepatutnya berlangsung 24 hari bulan ini terpaksa ditunda. Jadi mungkin ada komen dan juga tarikh baru yang ingin Datuk umumkan. Ya, kita sebenarnya mengambil langkah proaktif dan tindakan pencegahan dengan menangguhkan convocation yang akan berlaku bermula 24 Mac ini. Kerana kita tak mahu perkara ini memberi kesan kepada graduan, keluarga mereka dan juga masyarakat lah. Jadi kita telah pun menyaut apa yang sebentar tadi disarankan dan diumumkan oleh Perdana Menteri kita. Dan ini kita terpaksa buat sekalipun kita tahu dia akan memberi sedikit sebanyak kesukaran kepada banyak pihak kerana telah membuat persediaan. Tapi ia terpaksa diambil kerana bilangan graduan yang akan berhimpun bukan saja di Shah Alam tetapi di kampus cawangan kami ialah sejumlah lebih kurang 23,000. Jadi kalau satu graduan biasanya purata membawa 5 orang ahli keluarga. Jadi berhimpun di kampus kami ini masa konvo sepanjang 1 bulan lebih kurang 100,000 orang. Jadi ini sudah tentu satu yang memberi risiko besar lah. Kalau sekalipun kita boleh ambil pelbagai langkah seperti cek suhu mereka ataupun edarkan hand sanitizer dan sebagainya, tapi risiko itu masih tinggi. Ya. Okey, itu merupakan satu lagi cabaran sebenarnya kepada Datuk. Dan saya difahamkan bahawa 15 Februari yang lalu merupakan setahun lah Datuk diangkat sebagai Naib Chancellor di UiTM. Dalam masa setahun ini tu, apakah cabaran sebenarnya yang Datuk rasakan cukup mencabar sebagai seorang Naib Chancellor di sebelah sebuah pusat pengajian tinggi awam yang begitu terkemuka UiTM? Umum mengetahui UiTM adalah universiti terbesar di Malaysia dengan enrolment 180,000 pelajar, 35 buah kampus. Jadi sudah tentu cabarannya cukup besar. Jadi antara cabaran yang saya terpaksa hadapi dalam masa setahun ialah untuk mengenali selok-belok UiTM dalam masa yang singkat,
dan menarik perhatian seluruh warga untuk menghala ke hala tuju yang ingin saya bawa. Dan keduanya ialah bagaimana nak menggembleng potensi dan kekuatan yang sememangnya ada dalam UiTM ini, dari sudut komprehensifnya program yang ditawarkan, kepakaran yang ada, facilities dan sebagainya, bagaimana nak kita bawa gembleng ini untuk membawa lonjakan dalam prestasi keseluruhan universiti, dan ketiganya bagaimana nak membawa fokus daripada hanya jaringan dalam negara kepada jaringan antarabangsa. Jadi ini yang saya lihat tiga cabaran yang saya terpaksa hadapi. Sebelum saya dapatkan pandangan daripada Profesor Dr. Muhammad Salahuddin tentang kejayaan Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan UiTM ini, apakah Datuk melihat bahawa kejayaan ini sebenarnya telah pun menaikkan imej UiTM sendiri di mata dunia sebenarnya, dan apakah Datuk melihat bahawa ini adalah merupakan satu lagi dimensi yang perlu dilihat secara serius oleh UiTM untuk meletakkan ranking UiTM itu pada kedudukan yang lebih baik? Ya, memang sebenarnya kita baru saja lancarkan pelan strategik UiTM 2025 pada 6 Februari lalu. Dan antara sasaran yang kita letak ialah 2 subjek yang ada di UiTM untuk mencapai ranking top 100 World QS World Subjects Ranking. Tetapi capaiannya jauh lebih baik. Kita harap top 100 tetapi dapat top 50, top 50 dan ranking 31. Jadi ini satu yang sudah tentu memberi lonjakan besar, sebab kita antara 6 universiti di Malaysia, 3 daripada universiti awam dan 3 universiti swasta yang ada subjek-subjek yang tersenarai dalam top 50 dalam dunia. Jadi ini suatu yang sudah tentu menaikkan profil UiTM, dan ini selaras dengan hala tuju yang ada termaktub dalam kita punya pelan strategik yang baru. Okey, Profesor Dr. Muhammad Salahuddin, ini satu kejayaan yang cukup cemerlang sebenarnya. Apakah Prof sendiri menjangkakan bahawa hospitality and leisure management ini akan berjaya sebenarnya meletakkan UiTM pada satu kedudukan yang cukup membanggakan, 31 terbaik di dunia? Sebenarnya secara ringkasnya saya tidak percaya dengan pencapaian yang kita capai setakat ini. Tetapi saya harus berterima kasih kepada Datuk Naib Chancellor kita kerana beliau dari awal lagi mengadakan inisiatif dan saranan dan juga dorongan untuk kita lebih ke depan dalam konteks menjadikan UiTM sebagai suatu institusi yang bukan hanya terkenal ataupun dikenali di dalam negara dan juga luar negara. Jadi saya terkesan dengan saranan Datuk itu dan mengambil suatu inisiatif di mana kita merancang bagaimana untuk kita berusaha ke arah untuk mencapai ranking terbaik. Lantaran itu, kita juga terkesan dengan kita sebagai institusi pertama di Malaysia, institusi hospitality yang pertama di Malaysia, dan kita selalu dibandingkan dengan institusi termuda. Tetapi pada masa dulu, maknanya pada masa dulu ranking ini tidak menjadi satu agenda, tetapi Datuk telah menunjuk satu saya boleh azimat kepada fakulti dan juga keseluruhan fakulti di UiTM untuk terus kita memperkenalkan UiTM di mata dunia. Jadi atas sarana itulah kita mengambil cabaran ini. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah kerana akhirnya kita berjaya meletakkan fakulti dan UiTM di mata dunia. Pencerahan sedikit, Prof, sebelum saya dapatkan pandangan daripada Datuk lah. Bila kita sebut tentang subjek hospitality and leisure management itu, apa sebenarnya yang diliputi sebenarnya dalam pengajian itu? Dia merangkumi 4 area ataupun 4 bidang. Yang pertama adalah perhotelan, yang kedua pelancongan, yang ketiga perkhidmatan makanan, dan yang keempat culinary art
ataupun perkhidmatan kulineri, seni kulineri. Dan juga kita ada lagi satu yang kita panggil perkhidmatan makanan dengan keusahawanan. Dan juga tiga juga telah memperkenalkan satu lagi kursus di mana kita panggil seni pastry. Seni pastry. Okey, bila kita bercakap tentang ranking, ini pun satu subjek tu ya yang kadang-kadang menimbulkan kontroversi sebenarnya. Betul. Ada universiti-universiti yang mengatakan bahawa kadang-kadang kedudukan ranking itu menjadi tidak penting sebenarnya. Yang penting ialah mengeluarkan para graduan yang bersesuaian dengan kehendak industri. Tetapi pandangan peribadi Datuk sendiri, apakah ranking itu sebenarnya amat perlu bagi sesebuah universiti ataupun pusat pengajian tinggi? Saya melihat ranking ini penting dari dua sudut. Satunya untuk sebagai usaha kita benchmark ataupun menanda aras progres kita, kemajuan kita berbanding dengan universiti termaju ataupun universiti lain di dunia. Dan keduanya dari sudut untuk promosi dan juga branding, penjenamaan. Memang ada orang yang mengatakan ranking tak penting dan sebagainya. Tetapi bagi banyak keluarga dan pelajar dan kajian menunjukkan mereka memilih satu-satu school atau fakulti satu bidang tu, mereka melihat banyak kepada subjects ranking. Ya, tidak begitu sangat tentang world ranking tapi subjects. Dan begitu juga badan-badan yang memberi beasiswa kepada pelajar. Mereka juga meletakkan syarat. Mesti, contohnya saya pergi ke Uzbekistan baru ini, menjalin kerjasama dengan dua universiti di sana. Mereka, badan beasiswa di sana meletakkan syarat dia akan hanya mengantar pelajar pada top 500 universities in the world. Jadi kalau kita tak termasuk dalam ranking itu, bagaimana kita nak mereka nak hantar pelajar ke tempat kita. Begitu juga kerjaan kita bila nak menghantar pelajar dengan beasiswa ke luar negara, meletakkan syarat top 50 misalnya. Jadi mau tak mau ranking ini, ya, sekalipun mungkin ada orang mengatakan ia tidak penting dan juga kita crazy about ranking sebagainya, tapi bagi saya ia penting sebagai parent pun. Maknanya kalau kita nak hantar anak kita untuk belajar di mana-mana, sudah tentu kita mahu menghantar dia pada universiti yang ternama, yang ada nama. Dan bagaimana kita melihat dia ada nama, biasanya kita melihat tentang world ranking dia ataupun kedudukan dia dalam satu-satu bidang. Tapi dari aspek ini pun satu perkara yang menarik tu ya, dari aspek UiTM sendiri mengeluarkan para graduan yang bersesuaian dengan kehendak industri. Dan saya kira UiTM sebenarnya telah pun mencapai satu kejayaan yang cukup baik dalam aspek ini. Jadi apakah Datuk merasakan bahawa sekiranya lah perkara ini diberi perhatian yang lebih serius, mungkin 100% mereka yang keluar daripada UiTM itu akan mendapat pekerjaan. Ya. Sekarang kita punya graduate employability juga, kadar kita lah pada tahun lepas 83.8%. Jadi satu yang tinggi dibanding di kalangan universiti awam. Iaitu selepas kita ukurannya selepas 6 bulan mereka bergraduat. Dan 83% daripada graduan kita ini yang bekerja di pihak di industri. Dan 13% sahaja yang bekerja di pihak kerajaan. Dan 4% menjadi usahawan. Jadi bagi saya ini suatu kejayaan. Dan dengan meningkatnya penarafan dan dengan pelbagai usaha lagi untuk yang kita akan buat untuk meningkatkan kebolehpasaran graduan, insya-Allah saya kadar ini akan boleh kita tingkatkan dari masa ke semasa. Dan memang hasrat kita seboleh-bolehnya ialah 1% daripada graduan kita akan dapat pekerjaan. Okey, pandangan Profesor Dr. Muhammad Salihuddin kembali semulalah kepada kejayaan subjek Hospitality and Leisure Management ini. Mungkin bukan mudah sebenarnya untuk mendapat ranking yang sebegitu baik sekali, tapi saya pasti bahawa Prof juga menghadapi banyak cabaran sebenarnya, menghadapi pelbagai dugaan untuk menghasilkan satu keputusan yang cukup membanggakan, bukan saja kepada diri Prof, pelajar-pelajar, tetapi juga kepada UiTM. Ya, memang betul. Cabarannya amat tinggi. Kita mengalami cabaran dalam mendapatkan kerjasama daripada
industri dan juga alumni dan memahami dan untuk memahamkan kaki tangan akademik sendiri mengenai kepentingan ranking. Jadi benda ni mengambil masa selama lebih kurang dalam 2 tahun untuk kita memahami dan mengedarkan ataupun membahagi semua kaki tangan kita memahami apakah kepentingan ranking kepada fakulti kita. Tapi akhirnya dalam usaha kita berinteraksi dengan industri dan juga alumni, akhirnya mereka memahami dan membantu kita dalam mencapai hasrat yang kita ingin capai. Membantu itu dari aspek apa? Dari aspek, contohnya macam ni, alumni kita selalunya akan membuat kontak ataupun membuat hubungan dengan alumni kita untuk membantu fakulti dalam mengajar pelajar-pelajar kita, berkongsi pengetahuan tentang pengalaman mereka di industri dan juga bagaimana cara-cara bagaimana kita untuk menjawab soalan daripada temuduga dan bagaimana menyediakan resume untuk ke industri. Jadi kita mengadakan beberapa siri program yang saya sebutkan sini yang agak berjaya adalah hasil cususan daripada salah seorang daripada timbalan dekan saya yang membuat program di mana 21 jam dengan industri, di mana pelajar-pelajar tahun akhir kita dedahkan mereka dengan pemain-pemain industri di fakulti. Dan mereka ini berkongsi pengalaman mereka dan pelajar-pelajar berinteraksi dengan mereka. Kita tidak saya punya pendapat ataupun filosofi saya, kita tidak mahu pelajar-pelajar terkongkong kepada kelas mata-mata. Luar kelas perlu dijalankan. Jadi oleh itu satu program ini di mana 21 jam satu semester kita menetapkan pelajar-pelajar akhir semester untuk mengikuti program dan kita mengeluarkan sijil bagi mereka. Itu yang ini satu syarat yang kita buat. Satu inisiatif yang cukup menarik. Okey, kita kembali semula Datuk cakap tentang plan strategik UiTM 2025 ini. Ini pun merupakan sesuatu yang cukup penting bagi UiTM sebenarnya. Dan ini juga bagi saya merupakan satu cabaran juga kepada Datuk dan rakan-rakan di UiTM. Menariknya tentang strategi ini, apa aspek-aspek penting yang dilihat dalam strategik atau plan strategik ini? Pertamanya kita mengambil kira tentang cabaran-cabaran yang kita bakal hadapi lah, iaitu disebutkan sebagai revolusi industri 4.0. Kita mengambil kira tentang matlamat Sustainable Development Goals United Nations, dan kita mengambil kira tentang pelan pendidikan tinggi Malaysia 2015 hingga 2025. Jadi kita mengambil kira semua ini dalam rangka pelan kita supaya kita terus kekal relevan. Dan kita meletakkan dalam trust pelan strategi ini 3 trust penting, iaitu pertama pendidikan berkualiti, keduanya kecemerlangan peringkat global, dan ketiganya ialah prestasi berteraskan nilai. Jadi ini antara keistimewaan dan fokus kepada pelan ini ialah untuk mentransformasi pelajar dan juga staf UiTM supaya mereka menjadi pemain global, menjadikan dunia sebagai tempat bersaing, tidak hanya di Malaysia, sebab kita tahu alam pekerjaan hari ini bersifat global, bukan hanya Malaysia saja. Kalau Malaysia suasana pekerjaan ataupun ruang lingkup pekerjaan sangat kecil, dan pekerjaan itu ada di mana-mana, dan kita amat bangga sekali dengan graduan-graduan, contohnya graduan dalam bidang perhotelan ini. Sudah ada yang bekerja di Dubai, sudah ada yang bekerja di Perancis, bekerja di Norway, dan terbaru saya dengar tadi daripada dekan di Ireland. Jadi ini satu yang cukup membanggakan, dan kita mahu lebih ramai graduan kita
bukan saja bekerja dalam negara tapi malah bersedia untuk bekerja di luar negara. Jadi pelan ini mempunyai inisiatif yang bertujuan untuk menyediakan pelajar dan juga staf kita untuk pergi membina bersaing di peringkat global. Dalam usaha untuk mencapai matlamat itu, barangkali Datuk, apakah perkara yang diberi perhatian ataupun pendedahan macam mana sebenarnya yang diberi kepada pelajar-pelajar UiTM sendiri supaya mereka betul-betul berfikiran global, mempunyai kebolehan untuk kajian menunjukkan mereka yang telah mendapat pendedahan di luar negara melalui program mobiliti pelajar, sama ada satu semester mereka belajar dengan sebuah universiti, rakan universiti di luar negara, atau membuat internship, latihan praktik dengan sebuah syarikat ataupun dalam konteks hotel, mungkin sebuah hotel di antarabangsa, ataupun dalam bentuk summer school, mana yang 2 minggu lecture ni, ataupun singkat lecture ni kan. Jadi mereka yang dapat pendedahan dalam bentuk ini, selalunya mereka berlaku transformasi dalam minda, dalam outlook, dalam confidence dan sebagainya. Jadi kami mahu graduan-graduan kami terlibat dalam mobiliti pelajar, dan kita meletak sasaran yang besar. Tahun lepas 1,200 daripada graduan kita telah berjaya kita hantar. Dalam pelan ini kita nak menghantar, targetnya ialah 5,000 pelajar untuk keluar negara. Dalam masa 4 tahun dia belajar di UiTM, misalnya at least sekali dia dapat berpeluang pendedahan di luar negara. Jadi itulah target kita, dan kita menyediakan dana khusus untuk ini. Salah satu inisiatif kita untuk tidak bergantung pada peruntukan kerjaan semata-mata ialah dana yang kita tabung endowment. Jadi kita telah meningkatkan tabung endowment ke. Sebelum saya masuk nilainya cuma 1.1 juta, tapi sekarang ni sudah 72.2 juta dana. Dan kita tidak makan usik pokoknya, tapi kita menghasil dividennya. Jadi kalau kita memperuntukkan tahun ini 1.5 juta, tahun lepas 0.5 juta diperuntukkan untuk mobiliti, tahun ini 1.5 juta digunakan untuk pelajar. Dan ini kesemua adalah untuk meningkatkan daya saing dan kualiti pelajar. Semua ni benefitnya ialah kepada pelajar. Saya suka bila Datuk sebut tentang dana ni tu. Ini pun menjadi rungutan sebenarnya di PTA khususnya lah, mengatakan bahawa kerajaan telah pun memotong dana kepada universiti, pusat-pusat pengajian tinggi awam dan sebagainya. Ada tak itu memberi impak ataupun kesan kepada pergerakan ataupun apa yang ingin dilakukan oleh UiTM? Sudah tentu. Sejak daripada 2016 oleh Kekangan Kewangan, kami peruntukan kami telah dipotong RM500 juta setahun, bermula 2016. Tapi apa yang kita buat ialah kita telah merangka strategi untuk menjana pendapatan sendiri dengan pelbagai cara. Dan alhamdulillah kita berjaya mencapai yang tadilah yang dipotong itu mencapai. Tapi dalam pelan ini dia meletakkan sasaran yang lebih besar untuk kita capai, dan antara usaha untuk ini ialah kita akan meningkatkan usaha melalui tabung endowment dan juga tabung wakaf. Sebagai contoh, kita tahun ini baru kita lancarkan projek untuk membina kompleks Arsyad Ayub Graduate Business School dengan cara tabung wakaf dan endowment. Dia menilai 50 juta, jadi kita baru saja lancar, dan kita bagi mereka berhasrat untuk berwakaf. Satu kaki persegi 500 RM. Jadi kalau siapa nak, selalunya konsep wakaf ni bagi untuk masjid dan sebagainya, tapi kita membuka wakaf untuk institusi pendidikan supaya berterusan manfaatnya kepada masyarakat dan anak bangsa dan sebagainya. Jadi ini baru saja kita lancarkan, dan kita bermakna ini satu inisiatif yang tidak bergantung pada peruntukan kerjaan, tapi kita daripada alumni, orang ramai
dan sebagainya. Okey, semakin menarik sebenarnya gambaran-gambaran semakin jelas tentang apa yang dilakukan oleh UiTM, tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu buat seketika. Kita juga nak beri peluang kepada tetamu-tetamu kita untuk minum buat seketika, tenang-tenangkan fikiran, kerana banyak lagi persoalan-persoalan yang ingin saya kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu di studio. Jadi anda juga jangan ke mana, kembali semula sebentar saja lagi live dan eksklusif Ruang Bicara bersama kami. Mana lagi kalau bukan Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kerana anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara ini, dan kita masih lagi bercakap tentang UiTM ke arah Universiti Terkemuka Dunia 2025, dan kita masih lagi bersama dengan tetamu-tetamu istimewa iaitu yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Insinyur Dr. Muhammad Azrai Kasim iaitu Naib Chancellor UiTM, dan kita juga masih lagi bersama dengan yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Salihuddin Muhammad Zahari iaitu Dekan Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan UiTM. Baik, barangkali Prof, kita tahu bahawa tadi pun Prof menyebut bahawa kekuatan Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan antaranya ialah support yang diberikan oleh bekas-bekas pelajar alumni fakulti ini sendiri. Antara nama-nama besar barangkali yang mungkin perlu diketahui oleh masyarakat di luar, mereka adalah merupakan alumni daripada Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan sebenarnya. Sebenarnya sekali ramai kalau, tapi saya memilih beberapa nama yang agak terkenal di Malaysia ya. Okey. Yang pertama, kalau kita tahu, semua orang tahu, dia merupakan celebrity chef dan juga owner ataupun pemilik restoran rebung, iaitu Datuk Sheikh Ismail Ahmad. Datuk Ismail. Ya. Okay. Datuk Sheikh Ismail Ahmad ni telah berjaya dan dia memang selalu membantu fakulti. Memang sentiasa membantu fakulti. Yang keduanya adalah Datuk Syamsul Kamas ataupun CEO PWTC. PWTC ini adalah graduan daripada perhotelan. Datuk Chef tadi sudah tentulah culinary art atau seni kulineri. Dan kita ada banyak selebriti chef sebenarnya. Chef Zuwi Muhammad Zain, dia juga pemilik restoran dipanggil Zubir Muhammad Zain Restaurant Change. Dia ada lebih kurang dalam 5 restoran sekarang. Ya. Kemudian kita ada celebrity chef juga, Cik Juhari Idros, terkenal dengan Papa Joe. Ini adalah batch yang pertama di seni kulineri. Dan kita ada Puan Adlina Burhan. Beliau adalah konsultan pelancongan yang ditempatkan di Perancis. Di Perancis. Okay. Dan kita ada, kalau di tourism Malaysia, kebanyakan daripada kebanyakan di kaki tangan di tourism Malaysia adalah merupakan alumni fakulti. Kalau saya boleh sebut 2 nama, yang pertama adalah Datuk Amar Abdul Ghaffar. Dia merupakan pengarah event dan juga domestik untuk pelancongan. Dan seorang lagi adalah Datuk Dr. Muhammad Razif Hassan yang juga alumni UiTM dan menjalankan PhD di UiTM. Beliau adalah sekarang ini Director General Islamic Tourism di Kuala Lumpur. Yang berhormat bekas ataupun mantan Menteri Pertahanan Yang Berhormat Mat Sabu, dia pun alumni. Beliau pun juga dulu adalah bekas pelajar fakulti. Satu soalan yang cukup ringkaslah, nak saya tahu Prof juga seorang chef sebenarnya yang cukup popular lah. Selalu saya tengok kat TV, program-program TV. Mana lebih mudah, jadi chef atau menjadi dekan di fakulti? Okey, sebagai seorang chef, kita memerlukan penglibatan daripada sudut segi masakan. Itu yang terawal. Tapi kalau sudah memegang jawatan sebagai executive chef, maknanya kebanyakannya pekerjaan kita adalah merancang. Merancang. Dan saya merasakan oleh kerana saya dari industri, sebelum saya masuk ke bidang akademik, saya merupakan post terakhir saya executive chef
di sebuah hotel di Kuala Lumpur dan saya membuat on job training di luar negara juga dan setiap kali saya berada di luar negara semestinya saya bekerja di hotel untuk mengambil pengalaman. Jadi cabarannya agak berbeza, cuma dalam sudut akademik sebagai dekan saya merasakan banyak benda yang perlu kita bawa fakulti ke arah ke depan daripada sudut melihat bagaimana untuk menaikkan skill pelajar. Betul. Dari sudut pelancongannya, dari sudut perkhidmatan makanan dan juga seni kulineri. Okey, nanti kita sambung lagi, Prof. Saya pun nak dapat pandangan Datuk jugalah. Bila kita bercakap tentang plan strategik UiTM ni tu, kita tahu bahawa negara pun ada apa yang dipanggil sebagai plan pendidikan negara. Jadi apakah plan strategik ini seiring ataupun berbeza sebenarnya dengan plan pendidikan negara? Sudah tentunya dia seiring tercakap. Okay. Apa yang kita tak boleh lari daripada mensejajarkan plan kita ni dengan hala tuju yang telah ditentukan oleh pihak kerajaan. Jadi memang kita mengambil kira apa jua yang inisiatif yang kita nak buat dalam plan ini mesti mengambil kira dan selari dengan plan pendidikan dan pengajian tinggi peringkat negara lah. Memang selari. Contohnya nak menjadikan Malaysia sebagai hub pendidikan. Jadi sudah tentu ia memerlukan kita meningkatkan program kita supaya menjadi tempat pelajar-pelajar antarabangsa datang belajar, meningkatkan profil keseorangan global kita dan sebagainya. Jadi ini antara perkara yang memang kita beri tumpuan lah. Dalam itu juga contohnya lagi satu ialah kita melibatkan diri dalam penyelidikan yang memberi impak kepada masyarakat, komuniti, industri. Jadi ini semua ada dalam plan kita. Jadi bila kita bercakap tentang plan ini pun, saya suka bila Datuk sentuh tentang apa yang vision sebenarnya yang ingin dicapai melalui plan ini, iaitu mengantarabangsakan UiTM. Istilah mengantarabangsa itu pun kadang-kadang menimbulkan pelbagai konflik juga. Ada yang mengatakan apakah masanya sudah sampai barangkali dalam usaha untuk mengantarabangsakan UiTM itu pelajar-pelajar bukan bumi putera juga akan diberi peluang untuk belajar di UiTM. Setakat ini kita tahu UiTM dari segi akta dan sebagainya adalah khusus untuk bumi putera. Tetapi dalam usaha mengantarabangsakan UiTM ini, dia antarabangsaan ini membawa dua maksud, iaitu satu, kita mendedahkan graduan kita ke luar negara, dan satu lagi kita membawa melalui mobiliti pelajar graduan luar negara ke dalam Malaysia dan UiTM untuk bergaul dengan pelajar tempatan, dan kedua-duanya adalah dengan tujuan untuk meningkatkan kualiti pelajar kita lah. Adapun untuk bukan bumi putera, ia boleh terlibat dalam program mobiliti misalnya. Dalam dengan UiTM. Tapi buat masa ini kita masih dengan agenda untuk UiTM untuk bumi putera. Okey, saya nak kongsi pandangan bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Salahuddin setelah mencapai kejayaan yang saya anggap cukup cemerlang sebenarnya. Jadi pastinya itu juga merupakan satu lagi cabaran hebat. Jadi visi Prof sendiri selepas melihat bahawa sesungguhnya UiTM boleh berada di tahap yang lebih baik sebenarnya. Jadi perancangan dalam masa mungkin 3-4 tahun yang akan datang ini, apa yang akan Prof lakukan? Saya mengikut daripada plan strategik, selari dengan plan strategik UiTM, di mana kita akan proses perantarabangsa akan diteruskan, di mana kita akan terus menghantar pelajar-pelajar kita untuk ke universiti-universiti luar negara dalam program pertukaran pelajar dan juga pertukaran pensyarah. Ini saya rasa penting untuk kita untuk mendedahkan pelajar-pelajar kepada dunia luar. Yang kedua adalah kita akan memantapkan lagi hubungan dengan industri
bukan hanya hubungan industri di luar, di dalam negara, tapi di luar negara. Oleh itu kita melihat banyak daripada pelajar-pelajar atau bekas pelajar fakulti sendiri yang bekerja di luar negara, dan baru-baru ini seorang dari bekas pelajar fakulti telah ditawarkan sebagai executive chef di Hilton Dubai. Dan beliau alhamdulillah beliau telah menarik lebih kurang 7 pelajar-pelajar ataupun bekas pelajar bekerja dengan beliau di Dubai. Kalau saya boleh sebutkan nama, Kasdi Dahari. Kasdi. Dan juga anak kepada Chef Johari ni, celebrity chef ni, namanya Jufri, Reni Jufri. Dia juga berada di UAE juga, di Dubai, dan beliau juga membawa bekas-bekas pelajar kita bekerja dengan beliau. Alhamdulillah. Jadi program ini akan diteruskan, dan saya juga akan memantapkan lagi hubungan dengan industri baik di luar dan dalam negara, dan juga universiti-universiti di luar negara. Jadi kita kena buat hubungan dengan universiti ini adalah penting, di mana saya dan Datuk BC pernah ke Uzbekistan, di mana kami telah ada satu universiti dinamakan Silk Road International Tourism University, di mana Datuk telah membuat menandatangani memorandum sepahaman dengan mereka. Jadi kita akan teruskan usaha-usaha begini dalam masa, saya percaya dengan adanya peran strategik yang telah dibawa oleh ITM, saya rasa dalam masa 5 tahun insya-Allah ITM akan lebih dikenali di peringkat dunia. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah saya pun telah semalam menerima panggilan daripada rakan saya di Fujairah UAE, memberi tahniah dan mengatakan mereka akan mengadakan memorandum sepahaman dengan kita. Okay. Alhamdulillah. Itu contoh-contoh yang bagi saya cukup menarik sebenarnya, Datuk. Selain daripada kejayaan yang dicatatkan oleh Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan ini, sesungguhnya lah kita ingin melihat juga kejayaan-kejayaan yang mungkin akan dicapai oleh fakulti-fakulti lain yang ada di UiTM. Dan saya percaya itu memang menjadi matlamat Datuk sebagai seorang Naib Chancellor. Jadi perancangan itu, apakah Datuk yakin bahawa dengan kesungguhan pelajar, dengan kesungguhan kakitangan terlibat, lecturer dan sebagainya, apakah Datuk yakin bahawa visi itu boleh dicapai sebenarnya untuk meletakkan UiTM ke satu tempat yang dihormati? Saya yakin visi ini akan dapat dicapai, sebab apa yang kita letak dalam plan strategik kita something yang doable, something yang boleh kita capai. Sebab apa? Dia substansinya ada. Dia fakulti ini sudah lama, contohnya saya bawa fakulti Art and Design, sudah lama, banyak pencapaiannya. Tapi mungkin selama ini tumpuannya hanya dalam negara. Dia tidak membuat kolaborasi di luar negara. Jadi maka tak ramai orang kenal. Jadi saya telah menggerakkan beberapa fakulti-fakulti yang sudah orang kata membina nama, dan banyak alumni yang berjaya di keluar sana untuk membina jaringan secara agresif. Jadi tahun 2020 inilah tahun kita melakukan kerjasama pintar dengan institusi luar negara secara intensif. Sebab bila orang luar tidak kenal kita, maka mereka tidak akan memandang tinggi terhadap program kita dan malah universiti kita dan sebagainya. Jadi itulah yang saya lihat selama ini, maknanya oleh kerana fokus UiTM selama ini adalah kepada dalam negara dan bukan di luar negara. Jadi maka tidak ramai yang mengenali. Sedangkan dalam negara semua orang tahu dan kenal. Bahkan dia sudah 8 tahun berturut-turut mendapat anugerah Reader's Digest Trusted Brand Gold Award dalam untuk kategori universiti awam. Jadi maknanya dalam negara ini tak payah cerita, orang semua tahu tentang UiTM. Tapi di luar negara memang tak ramai yang tahu, sekalipun saiznya begitu besar kan. Kenapa? Kerana mungkin kita tidak pernah membina jaringan. Dan memang bila saya lihat rata-rata dalam UiTM, fakulti-fakultinya hanya sangat kecil jaringannya dengan antarabangsa. Sedangkan hari ini
dengan globalisasi, dengan cabaran-cabaran baru, disruption model yang diperkenalkan dalam bidang ekonomi dan sebagainya. Kalau kita sendiri tidak dedahkan pelajar dan staf kita kepada peringkat antarabangsa, maka kita khawatir nanti graduan kita tidak dapat bersaing, dan program kita dan universiti kita mungkin jadi tidak relevan. Ya. Dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa itu, bukan saja di peringkat global, tetapi di peringkat dalam negara sendiri pun, kita terpaksa menerima hakikat bahawa banyak juga pusat-pusat pengajian tinggi yang terpaksa mentiadakan ataupun memotong subjek-subjek tertentu, mata pelajaran ataupun fakulti-fakulti tertentu kerana dilihat gagal ataupun tidak mendapat permintaan daripada industri dan sebagainya. Apakah UiTM juga melakukan perkara yang sama? Ya, kita umumnya program kita memang mendapat besaran, tetapi ada beberapa bidang yang tidak mendapat sambutan. Jadi ini kita telah jumutkan, kalau tak silap 3 atau 4 program kita jumutkan kerana keboleh pasarannya sangat rendah dan permintaan pun kurang. Jadi ini suasana yang cukup dinamik sebenarnya, kita tahu, dan kita mesti respon pada keadaan ini sebab kita tahu suasana ekonomi berubah, cabaran berubah, minat tumpuan calon-calon pelajar pun berubah. Jadi kita mesti respon. Itu sebabnya kita sentiasa buat review terhadap kurikulum kita, dan kita memanggil pihak-pihak industri untuk membantu kita, memberi nasihat kita tentang bagaimana kita boleh perkasakan kurikulum itu supaya relevan dengan permintaan semasa. Keadaan semasa. Dan ini sentiasa kita lakukan. Okey, kita ada di penghujung, Prof. Dr. Muhammad Salahuddin. Barangkali ada lagi apa-apa yang ingin anda serukan ataupun ingin anda sampaikan. Nak suruh masak dah tak ada dapur. Jadi saya sebagai dekan, saya merasa bangga dengan fakulti di mana kebanyakan pensyarah atau pendidik di institusi hospitality negara adalah di kalangan alumni fakulti sendiri. Jadi benda ni suatu pencapaian yang kita rasa banggalah pada semua keseluruhan bekas-bekas pelajar fakulti. Kalau kita lihat, saya tidak mahu menyebut nama institusi mana, tapi sebagai orang lama di fakulti, saya tahu dan saya kenal pelajar-pelajar atau bekas-bekas pelajar kita yang jadi pendidik baik di institusi IPTS dan juga IPTA di Malaysia. Dan alhamdulillah ada juga pelajar-pelajar atau bekas pelajar kita yang menjadi pensyarah di luar negara. Ini satu pencapaian, dan usaha ini akan diteruskan dengan adanya apa yang Datuk BC sebut, dia plan atau perancangan yang dipanggil transactional education. Transnational education. Itu adalah suatu bagi saya satu cetus idea yang baik untuk kita perkenalkan ATM di luar negara. Alhamdulillah. Maksud di sini Cik Syangkawi ialah kita mula tahun ini untuk menawarkan program kita di luar negara dengan kerjasama rakan-rakan sebab ada permintaan. Jadi kita akan saksikan program-program yang UiTM yang mempunyai demand yang tinggi di luar negara ini akan ditawarkan dengan kerjasama rakan-rakan industri mula tahun ini, insya-Allah. Sebelum kita berpisah, ada lebih kurang 2 minit, saya bagi peluang kepada Datuk Naib Chancellor. Barangkali ada sesuatu yang ingin Datuk sampaikan sebelum kita berpisah dari udara. Ialah hasrat saya ialah supaya plan yang kita telah rangka ini dapat dukungan daripada bukan sahaja warga UiTM, malah pelbagai pihak, sebab hasrat yang kita nak capai ini satu hasrat yang murni, dan kita mahu anak bangsa kita menjadi mereka yang dapat menghadapi apa jua cabaran di masa depan. Jadi dengan pelaksanaan plan ini yang saya percaya dia boleh dicapai,
kita harapkan graduan kita akan lebih tinggi nilai pasaran, dan juga hasrat kita ialah untuk melahirkan lebih ramai usahawan di kalangan graduan kita. Jadi saya percaya dengan kalau kita istiqamah dalam pelaksanaan plan ini dan dapat dukungan semua pihak, kita akan capai visi untuk menjadikan UiTM sebagai sebuah universiti terkemuka di peringkat global dalam bidang sains, teknologi, kemanusiaan dan kesusahanan. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berbahagia Profesor Emeritus Dato' Engineer Dr. Muhammad Azrai Kasim, iaitu Naib Chancellor Universiti Teknologi Mara, dan tinggi-tinggi terima kasih juga kepada Yang Berbahagia Profesor Dr. Muhammad Salahuddin Muhammad Zahari, Dekan Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan UiTM, kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini, dan insyaAllah mungkin dalam masa-masa yang akan datang kita duduk lagi untuk bercakap tentang kejayaan-kejayaan yang akan dicatatkan oleh UiTM. Cuma dengan syaratnya masa yang the next program tu Prof Dr. Salahuddin kenalah datang, jangan tangan kosong, sekurang-kurangnya bawa lah sepinggan masak kuih ke apa kan. Okey, gurau aja lah. Okey, terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan insyaAllah seperti apa yang kami janjikan, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.